Satu lagi yang membatalkan wudu, yang mungkin jarang berlaku di tempat kita, makan daging. Daging apa? Daging kambing. Makan daging unta. Makan daging unta batal wudu. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang tanya, ya Rasulullah, atawaddau min luhumi al-ghanam? Ya Rasulullah, adakah saya patut berwuduk disebabkan daging kambing? Maksudnya makan daging kambing kan? Ini hadis sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia, Nabi kata, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Jika kamu mau, kamu boleh berwuduk. Jika kamu tak mau, tak boleh berwuduk. Kemudian dia tanya Nabi SAW, atawaddau min luhumil ibil? Adakah saya kena berwuduk disebabkan daging unta? Nabi kata, na'am. Tawadda min luhumil ibil. Berwuduklah disebabkan daging unta. Ulama bincang panjang, pasal apa beza daging kambing dengan unta? Tuan-tuan pernah makan daging unta? Ha? Pergi Mekah pergi makan lah. Makan anak unta Hashi. Ha? Daging unta. Unta main kat Malaysia dia dulu rajin orang ramai. Unta ni dia nahar. Depa sembelih, depa tengok orang sembelih semua unta. Dia potong. Pisau kecil lah, dia boleh potong tengkok ujung cukup. Dia tak payah duk perbah dia macam lembu. Sebab tu masa awal unta mai dulu, dia perbah macam lembu. Unta terkejut, dia tahu mak pak dia tak pernah kenal macam ni. Dia toreh kita, toreh. Arab dulu Badui dia pakai akal tak akal, dia ikat lah. Dia bubuh kat kaki unta, ikat tak bergerak unta, toreh. Betul. Kerana dia berdiri, dia buat toreh. Tapi tak apalah, panjang kalau nak cerita bab unta ni. Daging kambing Nabi tak kata ambil wudu. Daging unta ambil wudu. Ulama-ulama bahas panjang apa beza unta dengan kambing ni, panjang lah. Tabiatnya kadang-kadang Nabi tak bagi semayang di kandang unta ni. Jadi macam-macam mereka cuba cari sebab. Wallahu a'lam. Mungkin saintifik nanti boleh tengoklah apa beza antara daging kambing dengan daging unta. Nabi makan daging unta. Tapi Nabi suruh ambil wudu. Artinya kita kalau pergi Mekah ada jumpa orang jamu daging unta, apa tu nak pergi semayang balik kat Masjidil Haram, tak boleh padan dengan kumuk-kumuk lah. Kenapa? Kena pergi ambil wudu. Kena pergi ambil wudu. Okey. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Ulama fiqh ni dia kena bincang. Nabi kata, dia kata, adakah aku kena berwuduk min luhumil ibil, daripada daging unta? Kalau dia tak makan daging unta, dia makan hati unta, kena ambil wuduk ke tak? Cuba jawab tengok macam mana? Dia makan hati unta. Lain daripada hati ada apa? Limpa, apa kan? Ataupun dia makan sinamul ibil, bonggui belakang tu, hak lemak atas tu. Kena ambil wuduk balik ke tak? Macam Nabi kata daging. Perkara-perkara yang seperti inilah antaranya, tuan-tuan. Sebab apa saya tu buat? Sebab apa saya sebut? Saya nak bagi satu perkara yang, satu benda ada dalam fikiran tuan-tuan. Benda-benda macam inilah yang menyebabkan berlakunya khilaf ulama. Sebab Nabi sebut daging tu semua ulama tahu. Ahli fiqh tahulah hadis tu. Tapi bila mari tang hati,
Limpa. Yang ni nak kira daging ke? Bukan daging. Jadi itulah menyebabkan berlakunya salah satu sebab berlakunya mazhab, pandangan-pandangan fiqh yang berbeza. Bukan kerana tak jumpa hadis. Hadis ada, tapi perkara itu, satu golongan di kalangan para ulama, mereka kata kena ambil uduk juga. Sebab apa? Limpa, apa lagi? Hati ke, lemak ke, dia kira macam daging lah. Sebab bila Allah haramkan daging khinzir, termasuklah juga yang ni semua. Tak bolehlah haram daging khinzir, hati khinzir boleh makan. Jadi sama. Kita nampak macam kemas juga, dia kata. Tapi fuqaha yang lain kata tak sama. Kalau kita suruh satu orang pergi beli daging, dia pergi buat balik hati, adakah kita setuju kata dia beli daging? Tak boleh. Tak boleh, kita tak terima. Kita bayar duit, kita aku bayar duit daging, aku bukan bayar hati. Dia tak, hati dengan daging sama? Tak boleh sama. Dia kena ganti yang lain. Tengok, ada dua mazhab. Sebab saya bila kita mengajak, kita sebut mazhab-mazhab ni supaya nak memahamkan orang bagaimana ahli fiqh ni dia berfikir. Bukan kerana nak lawan Nabi, tapi nak tahu maksud Nabi. Mungkin kita kata Allah buat apa hamba bertengkar, pergi semayang sudah lah. Betul tak? Kan? Tak apalah, bolehlah. Tetapi ada orang yang tanya, ada orang yang mungkin terdesak, yang nak tahu. Sekarang ni aku ni tak makan daging, dia makan daging, aku makan hati tadi. Aku nak ambil ke tak? Dua orang pergi ke restoran. Kan? Jadi fuqaha mesti jawab. Dia mungkin boleh jawab, Allah pun kira apa sangat, dia ambil uduk sudahlah. Kan? Tapi fuqaha tidak boleh begitu. Mereka mesti menjawab persoalan itu secara tuntas. Bila nak jawab, kena bincang, adakah yang ni termasuk, kalau arahan kata daging, masuk sekali dengan hati ataupun tak. Kalau nak masuk, apa alasan? Kalau nak kata tak masuk, apa alasan? Bila kita belajar dengan kita mengetahui alasan-alasan para fuqaha, menyebabkan kita akan bergerak otak kita. Sebab itu kita di Perlis ni, kita bukan kata nak suruh orang Perlis semua jadi fuqaha dan mustahil. Tapi kita mempelajari dalil. Kita mengetahui apa yang ada dalam fikiran mereka. Mungkin kita tentulah tak sama hebat dengan mereka, tapi dengan mengetahui apa yang mereka bahaskan, membijakkan kita, menjadikan kita tidak ikut secara mengkhinzir buta tadi. Pasal babi tak disebut. Dan ini penting. Sebab tu pembelajaran fiqh yang dapat menjadikan kita bijak penting. Sebab tu dia dengar, mau tanya, pasal apa tak boleh Ustaz? Kena tanya dia. Saya abang tak boleh lah, tu suruh tanya lah. Kalau dia jawab macam tu, artinya dia baca tak habis lah. Dia letih, dia marah ke orang. Jadi dia kena menjawab perkara-perkara yang seperti ini. Okey. Timbul satu benda. Tuan-tuan mungkin tak makan daging unta, minum susu unta. Susu unta termasuk dalam hak kira daging tadi ke tak? Mai orang kata, bawa mai kat rumah kita ni, kau balik Mekah ni ada susu unta sikit. Ataupun dia mai bawa susu unta kat ni. Minum susu unta. Dia kata minum. Katakanlah ada orang kata minum susu unta bagus. Ada orang pergi Mekah duk pergi minum air kecil unta itu ni. Saya dah jawab lah, cuba tengok. Bukan Nabi bukan duk suruh sahabat pakai duk minum. Satu kes tu saja. Itu pun kita tidak tahu jenis unta, keadaan dia macam mana, suasana dia macam mana. Yang kes minum tu, yang kita tiba-tiba duduk di Malaysia sihat-sihat, pergi ikut padang pasir Arab Saudi tu, pergi duk minum air kecil unta. Tak padan. Tak padan. Ini kadang-kadang salah. Sebab tu kadang-kadang dalam nak memahami sunnah itu, kena memahami konteksnya yang betul. Okey. Tak apalah, susu kita minum. Kita minum susu kambing, susu lembu, susu unta. Kalau minum susu unta, wajib ambil uduk lain tak? Dah daging kena. Tolong jawab.
Wajib kah? Macam mana? Ha? Tadi dah bincang apa? Hati dengan apa? Limpa dengan lemak. Ni susu. Lagi jauh lah. Kena ke tak? Tentu dah. Yang tadi pun khilaf, yang ni khilaf tak? Khilaf lah. Sebab tu khilaf ni biasalah. Khilaf maksudnya ada pandangan fuqaha yang berbeza. Susu unta di kalangan mazhab seperti mazhab Hambali wajib ambil wuduk juga. Dia kata hadis bahwasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tawaddau min albaniha, berwuduklah daripada disebabkan oleh kerana susu unta. Tapi hadis ni dhaif. Mazhab lain mereka kata tak. Sebagai yang mazhab yang lain kata susu unta ni mustahab, seperti Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah pun mazhab Hambali, tapi dalam kes ni dia nampak lain daripada sebahagian fuqaha Hambali. Dia kata hanyalah digalakkan mengambil wuduk. Pendapat ni termasuk juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam moden ni Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Mazhab Hambali ni duduk di mana? Di Saudi tu Hambali lah. Dan kita di Perlis ni pun banyak amalan ni cenderung kepada Hambali. Sebab tu bismillah perlahan. Kita baca bismillah tapi perlahan. Yang tu Hambali. Juga mazhab Hanafi. Kalau mazhab Malik tak baca langsung bismillah tu. Masuk tu azan. Apa kita cerita tadi? Cerita apa? Susu unta. Ingat lupa lah. Jadi susu unta wajib ambil ke tak? Satu pendapat kata wajib untuk berwuduk. Di kalangan para ulama ada menyatakan tidak wajib berwuduk. Yang tidak wajib berwuduk ni pendapat majoriti para ulama. Majoriti para ulama menyatakan tidak wajib berwuduk. Macam tadi juga yang kata limpa, hati semua tak termasuk dalam daging tu juga adalah pendapat majoriti kata tak batal wuduk. Majoriti ulama kata. Majoriti kata minum susu tak membatalkan wuduk. Cuma saya sebut tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dia berpendapat bahawasanya mustahab, digalakkan bahawasanya untuk kita ini berwuduk jika kita minum susu unta. Habis dah susu. Benda apa lagi dah yang kaitan dengan unta? Ekor masuk yang tadi lah. Apa lagi? Sup unta. Tak makan daging, makan sup saja. Boleh lah tu, soalan ni kan. Mai dia kata, aku tak boleh, aku sejuk aku tak mau ambil wuduk. Dia kata ni sup unta makan daging unta kena ambil wuduk balik. Aku sejuk kata. Aku tak mau makan. Tuan-tuan di Malaysia ni memang mudah ambil wuduk. Tuan-tuan kalau kena negeri sejuk, bukan senang. Balik tadi, minum sup tadi. Nak ambil wuduk ke tak? Kalau berdasarkan kepada kias tadi lah kan. Di kalangan para ulama menyatakan bahawasanya tidak wajib berwuduk. Itu pendapat yang masyhur lah. Termasuk di dalam mazhab Hambali sendiri dia ada dua pendapat. Satu dia kata tak wajib berwuduk. Pendapat yang kedua dia menyatakan bahawasanya wajib berwuduk. Tapi di kalangan para ulama mereka kata wuduklah. Sebab apa? Kuah ni daripada daging.
Dia adalah perahan daripada daging tu. Bila kita masak tu, yang keluar daripada air daging, rasa daging tu duduk dalam kuah tu. Tak jauh lah kuah tu dengan daging tu. Maka peganglah pendapat, kalau boleh peganglah pendapat yang kata berwuduk tu. Tang susu tu jauh ya, kan? Tapi tang kuah ni daripada daging. Daripada daging.